Beliau merupakan ahli majlis MB Seberang Perai, Majlis Bandaraya Seberang Perai, telah pun berkhidmat sebagai ahli majlis dan sekarang ini sebagai naib ketua cabang Kepala Batas, Keadilan Kepala Batas. Tanpa buang masa, saya menjemput Saudara Zainuddin untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis yang saya hormati, Saudara Johari Kasim. Tadi saya nampak Siti Aisyah juga dah sampai. Saudara Amir selaku Ketua Penerangan Keadilan Negeri Pulau Pinang, semua pimpinan-pimpinan yang hadir bersama, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, pengunjung-pengunjung dan peniaga-peniaga yang saya kasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Baik, nama saya Zainuddin bin Muhammad. Saya selaku naib ketua cabang di Kepala Batas, ya. Dan saya juga merupakan ahli majlis Bandaraya Seberang Perai. Penganjur dijemput saya malam ni bukan nak suruh menyanyi lagu ekspedisi ke Jin Bara ke, tapi sekadar datang malam ini untuk kita bercakap sedikit tentang isu-isu semasa, bertukar pandangan. Semua orang pun tahu pilihan raya dah nak dekat. Bila pilihan raya ni? Yang ada depan saya ni boleh tahu tak tarikh nak bubar parlimen ni bila? Tahu tak? Hari ni dah dibentangkan bajet. Kita tak tahu bila pilihan raya akan berlaku. Kita masih menunggu sama ada betulkah parlimen akan dibubarkan atau parlimen akan kita bawa pergi sampai ke tahun depan. Baik, apapun, pertama sekali sebelum saya mulakan ceramah dan juga berkongsi hal-hal semasa, saya nak mengucapkan tahniah kepada penganjur. Bukan sebab jemput saya malam ni, bukan sebab sediakan platform untuk saya berceramah, tetapi saya nak mengucapkan tahniah dan syabas kerana mereka menyediakan ruang untuk peniaga berniaga di sepanjang tempoh Expo Pen 2022. Tepuk tangan sikitlah dekat penganjur. Yang penting bukan ceramah saya pada malam ni, tapi yang penting adalah saya seronok melihat peniaga-peniaga diberi ruang untuk berniaga, menjana pendapatan. Masa yang sama ada sedikit aktiviti. Selain daripada kita membeli, ada pameran-pameran yang menunjukkan prestasi-prestasi, adun-adun bagi Parti Keadilan Rakyat di sekitar Pulau Pinang. Jadi bolehlah lihat di bawah booth tu, dan saya faham ada disediakan sumbangan beras dan sebagainya. Bagus, itu di antara inisiatif yang saya rasa baik, yang perlu diteruskan daripada semasa ke semasa. Baik, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang saya kasih sekalian. Kalau kita tengoklah ni musim apa? Musim hujan. Dah 2-3 hari dah hujan berturut-turut. Dan saya difahamkan beberapa negeri dah pun mula banjir. Tapi yang kita hairan, beberapa hari yang sudah ada satu kenyataan daripada Presiden UMNO yang menyebut sekiranya Perdana Menteri bubar parlimen, banjir pun kami redah. Siapa yang dah baca statement tu angkat tangan? Baca? Kacau tuan-tuan. Sangat kacau dan sangat membimbangkan. Apabila satu kenyataan daripada seorang yang berpengalaman dalam bidang politik, seorang yang selalu mengatakan saya ni ambil berat tentang rakyat, saya ambil tahu tentang kebajikan rakyat, tapi akhirnya perkataan yang keluar dari mulut dia apa dia? Banjir pun kami akan redah. Apa yang tuan-tuan faham daripada apa yang disebutkan banjir pun kami akan redah? Tuan-tuan, kita ulang lagi sekali apa yang disebut. Dia kata sekiranya parlimen PM bubar, banjir pun kami akan redah. Tuan-tuan, dia nak redah nak pergi mana?
dia redah masuk nak bawa tuan-tuan keluar pergi mengundi ke? Dia redah masuk nak kempen pilihan raya ke? Atau dia masuk ke dalam kampung-kampung yang banjir untuk dia nak ambil tahu masalah orang kampung? Yang kita bimbang bukan dia masuk nak ambil tahu hal orang kampung, bukan dia nak ambil tahu keadaan mangsa banjir. Tapi yang kita bimbang apa dia? Dia masuk, dia kata jom keluar ramai-ramai, kami bagi seorang 2-3 ratus habuan duit banjir, sat lagi pergi pangkah daci, pangkah Barisan Nasional. Itu yang kita bimbang. Tuan-tuan, sebagai seorang yang berpengalaman, sebagai seorang presiden parti, takkanlah dia tak boleh nak fikir. Waktu banjir ni, tuan-tuan sedang fikir, sanggup betul? Sedang masih fikirkan kertas undi ke? Bila mana banjir, orang yang menghadapi banjir, dia sedang dalam keadaan sedih. Dia memikirkan apa yang dia nak buat dalam keadaan banjir. Dah habis banjir, dia nak kena tengok pula berapa kerugian dia. Barang apa yang rosak, keselamatan diri, keselamatan keluarga. Ya, itu adalah keutamaan. Tapi hari ini, dengan bangganya seorang Presiden UMNO, dia mengumumkan banjir pun kami redah kempen. Tak kenalah tuan-tuan. Jadi perkataan itu jelas menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa kegairahan untuk UMNO berkuasa mengatasi kegairahan UMNO dalam menyelesaikan masalah rakyat, memahami kesusahpayahan rakyat. Itu jelas tuan-tuan. Kalau seorang presiden yang betul-betul pentingkan rakyat, dia akan sebut kita akan utamakan rakyat, kita tangguh pilihan raya, selesaikan dulu isu banjir. Tapi tidak, dia bunyi kod lain. Itu yang kita bimbang. Alhamdulillah, beberapa hari yang sudah Majlis Presiden Pakatan Harapan telah bermesyuarat dan telah mengeluarkan satu kenyataan. Kita telah membuat keputusan negeri-negeri di bawah kepimpinan Pakatan Harapan, 3 buah negeri, Pulau Pinang, Selangor, Negeri Sembilan. Kita hanya akan bubarkan DUN pada tahun 2023. Apa alasan yang kita guna pakai? Kita menggunakan alasan bulan 11 ini isyarat banjir itu jelas. Potensi banjir berlaku itu tinggi. Jadi kita nak meletakkan keutamaan kita untuk kita tengok mangsa-mangsa banjir. Selamatkan bangsa-bangsa banjir. Bantu bangsa-bangsa banjir. Kita tak nak sibukkan sukarelawan, agensi-agensi. Duk sibuk banjir, masa yang sama duk sibuk nak mengundi. Kita nak fokus kita tertumpu kepada mangsa-mangsa banjir. Itu menunjukkan bahawa Kerajaan Pakatan Harapan meletakkan rakyat dulu, bukan kegairahan nak berkuasa. Itu penting. Okey? Jadi saya harap lepas ni yang mana yang nak pergi mengundi, yang mana yang nak keluar pergi pangkah, fikir habis-habisan. Jangan kita selalu takut, jangan kita selalu bimbang nak buat perubahan. Hari ini dah jelas dah. Kalau kita tengok dalam kerajaan keluarga Malaysia hari ini tuan-tuan, kita ada Barisan Nasional, kita ada Perikatan Nasional. Yang sekarang ni kerajaan duk ada ni dia panggil kerajaan keluarga apa? Keluarga Malaysia. Depa punya desak Perdana Menteri bubarkan parlimen. Sebab apa? Nak berkuasa supaya apa? Lah ni jerung satu dah masuk di kajang. Ada lagi jerung-jerung lain. Ada banyak lagi pimpinan-pimpinan yang sedang dalam siasatan. Kes-kes rasuah, penyelewengan duit. Kita bimbang, duk kalut sangat nak bubar ni hanya semata-mata nak selamatkan tengkuk sendiri saja. Ada orang kata tidak, UMNO nak bubar sebab UMNO yakin undi orang Melayu lah ni makin bertambah kepada UMNO. Betul tak? Kalau betul, kenapa nak tunggu bulan 11 ni bubar? Tunggu bulan 1, bulan 2, bulan 3. Apa beza sokongan orang Melayu terhadap UMNO? Kalau betul ada sokongan daripada orang Melayu, jangan desak bulan 11 dalam keadaan banjir bakal berlaku. Selesaikan masalah rakyat. Buktikan kepada rakyat, UMNO utamakan rakyat. Jaga masa banjir, bantu bangsa banjir, fokus isu-isu banjir. Bantu rakyat dalam segala segmen. Dan tahun depan bubar parlimen, pasti rakyat sokong. Dah bagi keutamaan dah kat rakyat. Bulan 10, bulan 11, bulan 12, fokus dia adalah rakyat. Selesai isu banjir, tahun depan bubar parlimen.
Tapi kenapa terdesak untuk bubar sekarang? Alasan mengatakan UMNO bersedia, Melayu dah bersedia memberikan sokongan kepada Barisan Nasional. Saya rasa itu semua adalah alasan untuk membubarkan Parlimen. Okey, jadi yang mana yang ada sambil-sambil membeli belah. Yang membeli belah dia tak ada dah. Yang ada yang membeli tak belah dia. Yang membeli belah dia dah beli, dia dah belah. Yang ada yang membeli tak belah dia. Yang mana yang membeli tak belah lagi, sambil-sambil membeli, sambil-sambil berniaga, boleh dengar alasan-alasan saya kenapa saya mengatakan bahawa pada pilihan raya yang akan datang, kita kena berani bawa perubahan. Tuan-tuan dan puan, saudara-saudari sekalian, tadi isu banjir. Tadi isu banjir. Sekarang saya nak cakap tentang angka 22. Bila kita cakap tentang angka 22, selalunya kita merujuk kepada apa? 22. Apa dia? Apa dia? Selalu bila sebut 22, yang orang akan kata apa dia? Kerajaan Pakatan Harapan, kerajaan 22 bulan. Orang akan kata kerajaan Pakatan Harapan ini kerajaan yang gagal. Kita sering dengar kerajaan Pakatan Harapan, kerajaan gagal. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, saya pelik. Kerajaan Pakatan Harapan ini 22 bulan sahaja mentadbir Putrajaya. Macam mana satu kerajaan yang telah diberi mandat oleh rakyat untuk berkuasa, untuk memerintah satu penggal, kurang-kurang 5 tahun, tetapi dikhianati, dijatuhkan, dan kemudian ada orang letak label Pakatan Harapan kerajaan gagal. Nak banding dengan siapa untuk kata PH itu gagal? Adakah UMNO Barisan Nasional nak mengatakan bahawa nak dibandingkan PH 22 bulan dengan pentadbiran Barisan Nasional yang berpuluh-puluh tahun itu, nak mengatakan PH gagal? Kalau nak bandingkan 22 bulan dengan berpuluh-puluh tahun itu, adakah itu satu ukuran yang boleh kita terima? Pasti jawapannya adalah tidak. Tuan-tuan, jangan sebut Pakatan Harapan itu gagal. Bagaimana Pakatan Harapan itu jatuh? Disebabkan seorang Perdana Menteri yang begitu pentingkan diri, meletak jawatan sehingga mewujudkan lompong untuk satu kumpulan, membuat gerakan untuk menjatuhkan kerajaan. Okey? Ingat, Pakatan Harapan sebenarnya bukan kerajaan gagal, tetapi Pakatan Harapan adalah kerajaan yang digagalkan. Setuju tak? PH adalah kerajaan yang digagalkan, bukan kerajaan yang gagal. Jadi lepas ni kalau ada orang kata PH gagal, tolong pesan, bukan gagal tetapi digagalkan. Tuan-tuan dan puan, rakyat telah memberi mandat melalui tangan pengundi. Rakyat dah pangkah dah Pakatan Harapan, letaklah dalam peti undi. Pengumuman dah mengumumkan Pakatan Harapan mengambil alih Putrajaya. Tiba-tiba 22 bulan berlaku masalah, berlaku gerakan untuk ambil alih, jatuhnya PH. Nak gagal kok mana? Kita tak mampu laksanakan sepenuhnya apa yang kita dah janjikan kepada rakyat. Bukan kita tak buat. Saya bagi contohlah tuan-tuan. Tuan-tuan ada sebiji rumah, tuan-tuan bayar dekat satu kontraktor. Tuan-tuan kata, saya nak rumah saya ni jadi serupa banglo. Lah ni setingkat. Saya nak renovation rumah saya jadi banglo. Bilik ayak dia lagu ni. Tandas dia, dapur dia, bilik ayak dia, rumah dia setingkat jadi 2 tingkat. Ada lift dan sebagainya. Ada taman, ada kolam ikan. Macam-macam tuan-tuan rancang. Okey, kontraktor tadi pun menjanjikan kepada tuan-tuan. Okey, semua ni saya selesaikan. 8 bulan siap rumah. 2 bulan, projek dia digagalkan. Dia tak sempat siapkan projek itu. Jadi apa yang kita dapat tengok adalah 2 bulan punya kerja je lah. Yang selebihnya tu tak dan siap. Bukan dia tak mau buat, tak dan siap. Projek dia digagalkan. Tuan-tuan tak bayar ke? Okey, ada orang capuk tangan ke? Menyebabkan benda tu tak boleh berjalan. Samalah dengan Pakatan Harapan. 22 bulan, apa yang tuan-tuan tengok, itu adalah prestasi 22 bulan. Bayangkan kalau satu penggal PH diberikan tempoh untuk memerintah, banyak lagi apa yang dirancang kita boleh laksana. Jadi nak kata gagal sangat tak sesuai. Kenapa? Tempoh masa kita telah dirampas hanya 22 bulan. Dan 22 bulan itu telah dimanfaatkan sepenuhnya oleh Pakatan Harapan untuk buat yang terbaik. Kalau kita semak balik
22 bulan. Apa yang Pakatan Harapan dah buat? Sebenarnya banyak, tuan-tuan, perempuan, saudara-saudari sekalian. Tuan-tuan, waktu kita ambil kerajaan, waktu kita ambil kerajaan Pakatan Harapan, dua benda penting yang kita kena buat. Satu, kita nak kena selesaikan hutang. Hutang apa? Hutang 1MDB. Dulu orang kampung dia tak tahu 1MDB. Lah ni pergi tanya orang kampung, semua orang tahu 1MDB siapa dia. Bos besar 1MDB lah ni dah duduk dalam mana? Penjara Kajang. Semua orang kenal. Dulu orang kata betul ke apa tuduh Najib ni. Sampai lah tak tangkap-tangkap pun. Lah ni dia dah tangkap. Dah tangkap, dah boh di dalam penjara dah. Tak ada yang kata fitnah dan tipu lagi. Itu adalah hakikat. Hakikat 1MDB ni memang ada masalah. Memang ada penyelewengan. Okey? Saya ulang, PH, dua benda utama nak kena buat. Selesaikan hutang 1MDB. Masa yang sama, dalam keadaan duit tak berapa nak ada, ekonomi yang teruk, negara ni masa kita ambil alih dalam keadaan tenat. Kita nak bayar hutang dan masa yang sama, kita nak jaga kebajikan rakyat. Dua benda tu kita nak kena buat, bukan senang. Bukan kita ambil alih Putrajaya dalam keadaan kita ni ada dana yang banyak. Tetapi kita ambil kerajaan Pakatan Harapan, kerajaan UMNO waktu itu, kerajaan BN itu, dalam keadaan hutang yang banyak. Jadi tuan-tuan bayangkanlah, mananya kita nak bayar hutang, mananya kita nak jaga kebajikan rakyat, bukan mudah. Bukan mudah. UMNO dah rosakkan dana negara dan kita nak kena perbaiki. Bukan satu perkara yang mudah. Pengurusan kewangan negara. Waktu itu kita berhadapan dengan pelbagai-bagai masalah. Tuan-tuan, perempuan, saudara-saudari sekalian. Kalau kita melihat di Pulau Pinang contohnya. Siapa yang duk naik tol Pulau Pinang tu, kita boleh lihat bertahun lamanya. Tol itu, kita duk kena bayar motosikal. Lah ni motosikal bayar tol lagi ke tidak? Pulau Pinang bankrupt ke? Pulau Pinang bankrupt ke tidak? Tidak. Malah banyak lagi perkara-perkara yang menuju kepada kebajikan rakyat yang telah dilaksanakan oleh kerajaan negeri. Kadar tol pun kita dah turun. Betul ke tidak? Kita dah turun. Itu menunjukkan perkara yang selama ni kita duk lawan, benda boleh buat. Tetapi bila ada ketirisan, ada penyelewengan, maka kita tak dapat laksanakan. Jadi Pulau Pinang dah laksana dah. Itu salah satu kerajaan Pakatan Harapan laksana. Kalau kaum ibu, kita ada air suri. Ingat tak lagi? Untuk KWSP untuk suri rumah. Itu juga satu inisiatif yang telah Pakatan Harapan buat. Bayar hutang 1MDB tu saya kira lah. Hak tu pun kita buat. Duit 1MDB ada kat luar negara. Pakatan Harapan tuntut bawa balik mai duit 1MDB. Itu juga sumbangan Pakatan Harapan. Banyak sebenarnya Pakatan Harapan telah laksana. Tapi kenapa kita dilabel hancing? Bila sebut PH, siapa sebut hancing? Senang je. PH ni memang kalut dia buat kerja ni. Nak berbetulkan ekonomi. Mailah geng-geng UMNO, PAS, PN, pengkhianat keliling ni duk kencing. Hancing lah tuan-tuan. Bukan PH tu sendiri yang hancing, tapi dihancingkan oleh mereka yang sudah kencing keliling kita ni. Kita cuba untuk nak memperbaiki ekonomi. Kita cuba untuk nak memperkasakan balik pentadbiran negara. Tetapi waktu itu kita berhadapan dengan kecaman. Okey, lah ni zaman media sosial. Satu posting letak, orang share habis dapat nama tak baik. Yang mereka bercakap adalah yang tak baik sahaja. Yang baik mereka tak sebut. Jadi tuan-tuan, perempuan, saudara-saudari, ingat 22 bulan sahaja masa yang diberikan tidak mencukupi untuk Pakatan Harapan membawa perubahan yang besar, membuktikan bahawa PH benar-benar mampu melaksanakan semua yang dijanjikan. Oleh itu, pada PRU yang ke-15, rakyat kena pulangkan balik mandat itu kepada Pakatan Harapan. Kena berani bawa perubahan. Jangan hari ini kerajaan keluarga Malaysia bentang bajet. Kita pun tengok ada habuan sikit kat kita. Okey, nanti kita undi mereka lagi. Dengan harapan apa yang dibentangkan tadi kita dapat. Tuan-tuan kena ingat penyamun ni dia lain sikit. Kalau penyamun zaman Piramli dia kira satu untuk aku, satu untuk hang. Penyamun yang ada ni lain. Satu untuk hang, 10 untuk aku. Itu masalah. Okey, jadi tuan-tuan kena berani ambil risiko. Ambil risiko yang kecil untuk kita ubah negara ini
supaya kita tak berhadapan dengan risiko yang besar. Saya selalu diajar oleh guru saya dulu. Kita dalam nak membuat keputusan pasti ada risiko. Contoh kita nak berniaga lah tuan-tuan. Ada orang dia duit tak ada, nak cari duit dan nak labur berniaga, dia tak berani. Dia kata apa? Sat lagi berniaga tak laku. Sat lagi berniaga rugi. Tapi disebabkan kerana dia tak berani ambil risiko kecil tu untuk mencuba berniaga, last apa jadi? Apa pun tak dapat, susah sampai bila-bila. Itu risiko besar yang dia kena hadapi. Oleh itu, saya minta supaya rakyat hari ini kena berani ambil risiko kecil. Apa dia risiko kecil tadi? Kena berani untuk tukar balik kerajaan, gantikan balik dengan Pakatan Harapan yang telah pun dia khianati, supaya tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari tak perlu berdepan dengan risiko yang besar. Risiko besar apa dia? Tuan-tuan kena tipu lagi. Duit rakyat kena seleweng lagi. Siapa ingat cerita tabung haji? Tabung haji dulu Pakatan Harapan kena hentam macam-macam. Hari ini orang yang hentam Pakatan Harapan bayar saman fitnah kat orang yang mereka tuduh. Baca tak? Macam-macam mereka tuduh. Hari ini ternyata itu adalah tuduhan yang tidak benar terhadap Pakatan Harapan. Jadi tuan-tuan, kita ni dah muak dengan politik kaum, politik bangsa. Kita kena berani berubah. Janganlah sekali lagi mereka duk zikir DAP. Tuan-tuan, puan-puan yang mana yang ada tak berani memilih Pakatan Harapan hanya kerana ada segelintir manusia yang mendendangkan DAP hari-hari. Kita orang Melayu punyalah takut. Hari ini di Pulau Pinang pun CM dia Cina. CM dia Melayu ke hari ini? Pulau Pinang CM bangsa apa? Bangsa Cina. Tuan-tuan, masjid, surau, kuliah berlambak. Kewangan, peruntukan untuk agama Islam terus dinaikkan. Di mana Islam ditindas di Pulau Pinang? Tipu belaka. Jangan kita terpedaya. Tuan-tuan, sebelum saya tutup ceramah saya kongsi satu cerita. 2-3 hari sudah kereta saya terlibat dengan satu kemalangan. Ni cerita ni pun musim hujan ya pasal. Saya dalam perjalanan pulang daripada Kuala Lumpur menuju ke Pulau Pinang. Kereta saya terbabas sebab ada lopak ayak. Pusinglah kereta saya. Apa nak buat? Allah Ta'ala dah takdir. Kereta saya nak pusing, saya akan terlibat dengan kemalangan. Waktu saya terlibat dengan kemalangan tu tuan-tuan, kenderaan di belakang saya berhenti. Turun satu bangsa Cina. Dia tanya saya okey ke tak okey. Dia tolong telefon 999. Dia yang tolong pastikan plus sampai dekat kawasan saya kemalangan tu. Dan dia juga ubah kenderaan dia pusing menghadap arah jalan supaya lampu dia tu menghadap arah bertentangan supaya kenderaan yang lalu kawasan tersebut nampak dia Cina, anak dia dalam kereta seorang. Saya kata, bro, you duduk tepi sikit. I takut nanti orang langgar kereta you dengan kereta I, you dengan anak you habis. Dia kata, tak apa, I nak tolong you. Bangsa apa tuan-tuan? Cina. Di sebelah laluan pula, turun seorang bangsa India, parking tepi bido. Bido dekat sajalah dengan ladang bikam tu. Dia kata dia telefon kawan dia, nama dia Abang Usop. Dia kata Abang Usop ni buat towing. Abang Usop tu pun mai lah tarik kereta saya, bawa pergi ke balai. Dia bawa pergi ke balai, dia tunggu saya sampai selesai saya buat laporan polis. Dia bawa saya pergi makan, minum, dia belanja. Dia duduk dengan saya sampai pukul 4 pagi. Tunggu kawan saya sampai. Nak cerita apa tuan-tuan? Waktu saya kemalangan, bangsa Cina tolong saya. Bangsa India tolong saya. Bangsa Melayu tolong saya. Waktu kita dalam kesusahan, tak ada kira dah. Adakah dia mamai, you Cina, tak mau, nak Melayu je tolong saya. Ataupun dia mamai kita tanya, you apa, MIC, MCA, DAP. Tak ada tuan-tuan. Waktu kita dalam kesusahan, tak ada bangsa yang akan tengok kita ni warna apa, parti mana, kulit warna apa, agama apa. Semua bangsa datang membantu di saat kita susah. Jadi apa yang kita bimbang sangat dengan bangsa Cina dan bangsa India ni, kita hormat menghormati. Jangan orang kata apa, selalu orang kata kena nila setitik rosak susu sebelanga. Betul. Okey? Tapi kita ingat, hanya kerana seorang dua yang mulutnya cerupa itu, kita nak labelkan seluruhan bangsa itu tidak baik, saya tak bersetuju. Melayukah dia? Cinakah dia? Indiakah dia? Kalau dia buat salah, dia salah tuan-tuan. Jangan kita hukum seluruh kaum dia. Boleh setuju dengan saya?
Jadi saya harap pilihan raya yang akan datang ini kita harus berani bawa satu perubahan, pulangkan balik mandat yang telah dikhianati itu kepada Pakatan Harapan. Mudah-mudahan kita dapat mengangkat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri dan seterusnya kita dapat melihat kerajaan Pakatan Harapan kembali pulihkan ekonomi negara. Hari ini keadaan ekonomi sangat teruk. Perbelanjaan makin teruk. Kita tengok kita punya nilai mata wang Malaysia pun makin teruk. Saya bimbang, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, saya bimbang nasib anak bangsa saya. Jadi saya mengajak semua, kita kena berperanan, sampaikan cerita-cerita ini kepada masyarakat supaya PRU yang ke-15 kita bawa perubahan. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Terima kasih, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada saudara Zainuddin. Satu tepukan untuk beliau, boleh? Jadi saudara, kita terus kehangatan pada malam ini. Walaupun dia agak sejuk kan, tapi dekat pentas ni panas. Jadi kita ingin menjemput Majlis Pimpinan Negeri Keadilan Pulau Pinang, iaitu saudara Johari Kasim, untuk menyampaikan ceramahnya. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam reformasi. Yang saya hormati saudara pengurusi majlis, rakan seperjuangan saya, adinda saya saudara Zainuddin, ahli majlis MPSP, ahli majlis daripada Majlis Bandaraya Pulau Pinang, ada di sini. Saudara Amir, penganjur-penganjur pada program Expo Pen pada malam ni. Saya dulu masa umur saya lebih kurang umur Zainuddin 38 tahun dalam Pemuda Keadilan Negeri. Saya adalah ketua Pemuda Negeri yang pertama di Pulau Pinang. YB Go ada di belakang sana. Dia sepatutnya ceramah juga malam ni. Sekejap lagi dia akan ceramah. Okey. Ceramah ni merupakan medan di mana kita menyampaikan maklumat. Bukan saja di pentas ini saja, seluruh Malaysia saya jajah. Kita menjelajahi seluruh Malaysia untuk sampaikan maklumat. Kita tak ada dulu media elektronik yang boleh sampaikan maklumat melalui TikTok, WhatsApp, YouTube. Tak ada. Kita turun ke kampung-kampung untuk sampaikan maklumat daripada tahun 1999. Kita turun di merata-rata negeri, saya turun. Tinggal keluarga. Untuk apa? Untuk menerangkan kepada rakyat tentang perjuangan, membela nasib rakyat. Masa itu Datuk Seri Anwar dipenjarakan. Datuk Seri Anwar ditangkap dan dipenjarakan dan dibuang daripada jawatan timbalan Perdana Menteri masa itu. Masa itu saya dalam UMNO lah. Masa itu UMNO karat masa itu. UMNO masa itu. Tapi apabila berlakunya pemecatan Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya rasa diri saya ni orang Melayu. Masa itu saya ni semangat Melayu. Saya sayang bangsa saya. Siapa tak sayang bangsa? Semua orang di sini yang Melayu akan sayang bangsa dia. Betul atau tidak? Orang Cina juga akan sayang bangsa dia. Kerana keturunan kita, jalur kita, bangsa kita, kita sayang. Tetapi menyayangi bangsa kita ini bukan kita menindaskan bangsa lain, menidakkan hak-hak orang lain. Tidak. Kita sayang bangsa kita, kita bela bangsa kita, tapi kita jangan menidakkan hak-hak bangsa lain. Masa itu saya terfikir, Datuk Seri Anwar Ibrahim ini timbalan Presiden UMNO, timbalan Perdana Menteri yang dipecat, direkanya fitnah, direkanya berbagai-bagai fitnah untuk memecat Datuk Seri Anwar dan akhirnya dipenjarakan. Saya terfikir telah, masa itu saya orang UMNO, saya pemuda UMNO, Ketua Penerangan Pemuda UMNO bahagian Balik Pulau. Saya tanya kepada pemuda-pemuda UMNO, saya kata, kalaulah nasib seorang timbalan Presiden UMNO kita tak boleh bela orang Melayu, bagaimana kita nak bela nasib Melayu-Melayu yang lain? Ini persoalan dia. Jadi saya ambil keputusan letak jawatan keluar daripada UMNO dan terus gerak dalam gerak, dan sehingga sekarang saya duduk dalam Parti Keadilan Rakyat. Saya duduk sehingga ini. Saya berjuang bukan kerana apa.
Saya berjuang kerana saya tahu masa depan. Bukan masa depan saya. Saya dah 61. Tapi nampak macam 41 kan. Semangat tu saja. Tapi umur dah tua. Anak-anak muda ni lah peneruskan perjuangan. Saya berjuang kerana saya nak melihat anak-anak ni, cucu-cucu saya yang berada dalam negara ini kan, menikmati kemakmuran negara, kemasyhuran negara. Hasil negara ini bukan dibolot oleh segelintir ahli-ahli politik yang rakus. Macam hari ini kita tengok bagaimana seorang bekas Perdana Menteri yang kaut dan sapu sakau semua habis, sehingga berbilion-bilion ringgit, tapi orang Melayu boleh terima. Saya tak kata orang Melayu Pulau Pinang. Saya tahu orang Melayu Pulau Pinang cerdik, kan? Ibaratnya kalau kat tahu masuk kampung, seorang pencuri masuk kampung, tuan-tuan, dia curi benda di dalam kampung kita. Apa akan jadi pada pencuri tu? Abang-abang di belakang tu mesti tangkap dan pukul tangkap dia, betul tak? Tapi sayangnya orang Melayu ni di setengah-setengah tempat, bukan di Pulau Pinang, mereka tengok pencuri yang besar masuk kampung, dia boleh cium tangan lagi. Yang ni tang mana dia letak akal mereka? Tang mana pemikiran mereka dia letak? Mereka sokong lagi. Bukan takat Najib saja. Ni presiden ni 47 pertuduhan tak ada. Sebab tu dia kalut nak buat pilihan raya lah ni. Sebab apa? Kalau dia buat pilihan raya sekarang, dia tahu kan, UMNO kalau menang, dia jadi Perdana Menteri, kes dia selesai. Dia tak payah pergi teman Najib kat Kajang. Tahu tak? Itu yang dia nak buat. Dia tak kira dah banjir ke tak banjir ke. Dia akan buat pilihan raya, janji dia selamat. Dia tahu dia akan gula-gulakan orang Melayu untuk dapat undi, supaya UMNO boleh menang pilihan raya. Dia akan gunakan parti-parti komponen yang lain seperti PAS untuk sokong dia. PAS ni biasalah, mana dia boleh dapat, mana dia rasa dia boleh dapat hasil bersama, dia akan masuk. Dan ni sekarang ni kita tengok macam mana PAS. Sebelah kaki dia letak belah PN, sebelah kaki dia letak belah BN. Dia nak selamat, dia nak jadi kerajaan. Jadi UMNO akan guna PAS untuk menang pilihan raya. PN juga akan guna PAS untuk nak menang pilihan raya. Kita ini, kita akan tunggu. Kita takkan buat pilihan raya masa banjir, masa keadaan rakyat tengah susah. Kita takkan. Kita tengah bersiap sedia di Pulau Pinang ini, gerakkan sukarelawan untuk membantu masa-masa jika berlaku banjir. Ini kita tengah siap sediakan. Kita ambil berat tentang rakyat. Kita akan tunggu sehingga keadaan kembali balik stabil, banjir tak berlaku, keadaan monsun dah habis, baru kita buat pilihan raya. Rakyat kita utamakan, keselamatan rakyat kita utamakan, kepentingan rakyat kita utamakan. Inilah yang kerajaan PH akan lakukan. Zainuddin tadi cakap tentang PH 22 bulan. Kebetulan saya masa kerajaan PH 22 bulan itu, saya memang membantu banyak. Kita punya sekarang Setiausaha Agung Datuk Seri Saifuddin, malam ni dia tak boleh datang. Dia ada mesyuarat dan dia minta sampaikan salam pada tuan-tuan dan puan-puan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kerana malam ini ada mesyuarat top 4 PH untuk membincangkan persediaan untuk menghadapi pilihan raya yang akan diumumkan bila-bila. Kita tak tahu bila, tapi kita tengah siap sedia. Saya tahu bagaimana dia mengendalikan kerajaan di Kementerian PPDN ACP masa itu. Bagaimana dia mengawal harga-harga barang masa itu. Bagaimana dia panggil pegawai-pegawai KSU untuk berbincang. Jika ada sedikit pun telur naik 2 sen pun dia dah panggil dah bincang macam mana nak menyelesaikan masalah ni. Dia tak tunggu lama. Dia tak tunggu hingga naik mendadak. Dia akan panggil untuk berbincang. Sebab itu masa kerajaan PH memerintah, harga barang stabil. Ayam sekilo RM5.90. Sekarang berapa? Berapa? RM11.
Mana baik lagi? PH ke? BN ke? PH nya memerintah. Kalau yang tu pun tak boleh beza. Ceroy lah orang Pulau Pinang. Tapi orang Pulau Pinang tak. Orang Pulau Pinang saya percaya bijak. Orang Pulau Pinang cerdik. Sebab tu daripada 2008 sampai sekarang kita menang. Cuma adun Sumanjaya ni saja yang tak cerdik. Sebab tu dia kena. Kalau dia cerdik, dia tunggu. Tak jauh tak apa. Kita tunggu PRU15, kita tengok dia nak turun ke tak di Seberang Jaya. Aku tahu kau ajak dia kau. Apa ajak dia betul. Dia tak berani kalau dia nak lari di Shah Alam pun, orang-orang Shah Alam pun nak tunggu dia. Dia pun nak pergi mana? Pulau Pinang ada 2-3 orang pengkhianat. Jangan bagi ruang. Kalau mereka pentingkan rakyat, rakyat bagi mandat atas tiket Parti Keadilan dulu untuk menang. Mereka akan duduk dan bersama dengan PH membela nasib rakyat. Ini tak. Mereka ni khianat menjatuhkan kerajaan, mereka nak lagi jawatan. Kepala mereka duduk teringin nak jadi timbalan Perdana Menteri sampai lagi tak dapat. Anak jantan tu lah, dia kata anak jantan. Tapi video dia pun ramai orang tengok. Anak jantan ke tak orang tahu. Ini adalah orang-orang yang kata nak berjuang untuk rakyat. Inilah dia pemimpin-pemimpin yang khianat rakyat. Undi kali ini jam di Pulau Pinang, di Nibong Tebang, tuan-tuan. Seberang Jaya, Sungai Aceh. Tiga-tiga ni kena kita bagi lingkup daripada mereka ni semua. Jangan bagi ruang langsung untuk mereka. Kita pastikan, kita kuburkan mereka. Jangan biarkan. Kita nak calon-calon kita untuk pilihan raya di Pulau Pinang ni, calon-calon yang muda, yang amanah. Walaupun tua macam saya ni pun saya rasa muda. Bolehlah juga bagi peluang. Saya dah biasa bertanding 2 kali. Kawan saya belum biasa lagi. Tapi tak menang masa tu. InsyaAllah kalau kita menang, kita jaga kepentingan rakyat. Saya nak beritahu, saya 61. Saya bukan nak sakau apa dah. Kemungkinan Allah Ta'ala bagi panjang umur, saya hidup lagi 5 tahun. Kalau dia pendekkan umur, tak lagi pun boleh kita pergi. Nak kaut harta banyak mana? Nak sakau harta duit ringgit banyak mana? Saya boleh bawa pergi kubur lah. Macam mereka gagal berbilion ringgit, boleh bawa balik pergi kubur lah. Balik kain putih saja yang nak teman. Yang saya dan kawan-kawan nak berjuang bukan untuk diri saya. Saya nak melihat anak-anak kita, cucu-cucu kita. Saya dah ada 8 cucu dah. Cucu-cucu saya ini kan mempunyai masa depan yang lebih cerah, mempunyai kehidupan yang lebih baik dalam negara ini. Negara ini banyak tuan-tuan sumber yang boleh dipergunakan untuk membantu rakyat, untuk memberi keselesaan kepada rakyat dari segi kesihatan, pembelajaran dan banyak lagi infra-infranya untuk kebaikan rakyat. Yang ni yang kita berjuang. Tapi sekarang ini walaupun peruntukan banyak, tetapi ketirisannya terlalu banyak. Satu tiap projek yang kerajaan buat macam hari ini, dia umum perbelanjaan berapa puluh bilion? 60 bilion untuk pembangunan. Ingat, 60 bilion pembangunan ini semuanya akan sampai kepada rakyat ke bawah? Tidak. Yang akan sampai mungkin 1/4 ataupun setengah saja. Yang lagi setengah ini akan hilang dan tirih di dalam perjalanan kepada kroni-kroni pemimpin-pemimpin ahli-ahli politik yang korup ini. Sebab tu kita nak kena pastikan pemimpin yang kita pilih ini bukan korup. Perubahan yang kita nak bawa. Datuk Seri Anwar memang dia nak bawa perubahan. Sampai hari ini, tuan-tuan, kalau kita banding antara pemimpin yang ada, tak ada satu pun kes yang melibatkan rasuah, penyelewengan, penyalahgunaan kuasa yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar. Tak ada. Sampai sekarang. Masa zaman pemerintahan PH, bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang jadi Perdana Menteri. Yang jadi Perdana Menteri adalah Tun M. Dia yang membuat keputusan. Semua dasar dan manifesto yang kita buat,
tidak semua yang dia setuju untuk dilaksanakan. Datuk Seri Anwar tidak punya kuasa untuk melaksanakan semua itu. Kan? Tun Mahathir yang melaksanakan. Ada banyak benda yang kita cadangkan dalam manifesto yang dia tidak mau laksanakan. Sebab itu kita dianggap sebagai gagal. Padahal kita boleh buat, tapi perancangan untuk menggagalkan kerajaan PH ini memang sudah ada. Mereka tak mau Datuk Seri Anwar jadi Perdana Menteri. Mereka tak mau lihat bahawa PH berkuasa di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar. Dan mereka reka macam-macam cerita mengatakan DAP kalau Datuk Seri Anwar naik jadi Perdana Menteri, DAP akan lebih berkuasa. Macam di Pulau Pinang ini, mereka kata DAP ini berkuasa. Orang Melayu semua kena tindas. Orang Melayu semua habis. Kena tindas, tak dapat hak dan sebagainya. Mereka kata sampailah ke azan pun tak boleh dilaungkan di masjid-masjid. Masjid mana yang tak laungkan azan? Beritahu man. Adakah masjid yang tak laungkan azan? Sampai sekarang malah waktu subuh disyariatkan supaya 2 azan diadakan di setiap masjid dan surau kalau yang mampu buat. Peruntukan untuk masjid dan surau bertambah tiap-tiap tahun. Untuk Ihya Ramadan saja sebanyak 246,000 kerajaan negeri bagi untuk masjid-masjid dan surau untuk mengimarahkan waktu Ramadan. Kerajaan negeri yang ketua menteri dia DAP buat semua ini untuk rakyat dan tak kira bangsa. Masjid-masjid baru di tempat saya di Pertam Putra, kita akan bina sebuah masjid baru. Kalau kata DAP anti-Islam, dia tak akan bagi. Kerajaan negeri bagi 2 juta untuk bina masjid baru. Kerajaan pusat bagi 4 juta. Dan hasil kutipan daripada penduduk kita dapat 1.5 juta. Kita akan bina sebuah masjid baru yang kita akan buat upacara pecah tanah pada 15 hari bulan Oktober. Saya salah seorang daripada jawatan kuasa, kita akan buat. Tak ada kerajaan DAP tak kacau pun. Tak ganggu pun. Dia bagi ruang seluas-luasnya. Malah di Taman Putra Bertam ni, kerajaan negeri bagi peruntukan untuk bina sebuah sekolah agama rakyat setinggi 3 tingkat. Kalau DAP anti Melayu, anti Islam, takkan dia nak bagi peruntukan untuk buat. Dia takkan bagi peruntukan untuk buat sekolah agama Islam. Di Pulau Pinang ada Digital Islamic Library, peruntukan daripada kerajaan Pulau Pinang. Dalam Digital Islamic Library yang ada di masjid negeri ini, ada lebih kurang 1,500 buah buku dalam bentuk digital. Tuan-tuan boleh pergi di masjid negeri, boleh semak apa sahaja berkenaan dengan Islam di masjid negeri itu, di Islamic Digital Library. Dan kerajaan negeri juga sedang bercadang untuk membina sebuah fakulti kitab di Batu Kawan. Model 3D semua dah siap, boleh ada. Cuma pelaksanaannya akan berlaku dan menunggu peruntukan untuk melaksanakan. Banyak yang kerajaan negeri buat, tetapi orang UMNO main sentimen, main isu perkauman. Dan kita ni tak pernah tengok, tak tahu, kita percaya bulat-bulat. Ya, kita percaya benda tu bulat-bulat. Oh, Cina nak merintah. Saya tahu sejak saya dilahirkan sampai sekarang, saya sedang saya tahu Ketua Menteri Pulau Pinang ni Cina. Tak pernah ada Melayu pun. Yang pertama Wong Pao ni. Lepas itu Lim Chong Yu. Kemudian Koh Sukun. Tak ada pun Ibrahim Saad, Syarif Umar. Tak pernah. Masa tu UMNO menang banyak kerusi. Kali ni mereka kalut. Mereka kata Cina perintah Pulau Pinang. Satu hari saya nak pergi semayang jemaah. Macam tu. Kebetulan masa time COVID, depan rumah saya ada surau, boleh buat sembahyang jemaah. Saya duduk, imam dia duduk, khatib masa tu dia duduk. Dia kata kat saya, "Dari bukan saya tak boleh sokong. Apa ni? Bukan tak boleh sokong Datuk Seri Anwar. Tapi hampa dengan DAP." Lah. Pasal apa saya Ustaz? DAP tak boleh kita sembahyang hari ni. Dia tutup masjid kita ke? Dia tutup surau-surau ke? Tak ada. Ada tu habis siapa? Ustaz tak boleh mengamalkan Islam secara bebas ke? Kuliah-kuliah dia sekat ke? Tak ada. Jadi Islam di Pulau Pinang ini tak pernah terancam. Malah zaman DAP ni
Ketua Menteri turun di masjid dan surau untuk berbuka puasa sekali dengan umat-umat Islam. Masa zaman dulu, masa zaman BNMCA tak pernah turun pun. Gerakan tak pernah turun pun ke masjid dan surau. Tapi masa DAP ini, kerajaan DAP turun sama-sama dengan umat Islam. Lepas tu PAS main sentimen. Dia kata, sajalah pemimpin DAP ni kan turun kawasan-kawasan Melayu, turun masjid-masjid, apa nak ambil hati lah jadi macam Singapura. Ini cara PAS kita. Tapi masa kita dalam Pakatan Rakyat dulu, puak-puak PAS ni bila jumpa masa tu apa ni, Lim Guan Eng, sebelum kita nak pergi salam, mereka dah pergi peluk dah Lim Guan Eng. Punya kemaruk masa tu. Ini sifat munafik yang ada pada PAS. Bila mereka dah tak boleh duduk sekali, mereka fitnah macam-macam. Sampai hari ini kan, mereka fitnah supaya orang Melayu ini tersasar dan takut kepada DAP. Kita di Pulau Pinang, saya nak beritahu tuan-tuan, walaupun kita memerintah bagi tahu mana masjid yang kita sekat tak bagi orang PAS masuk, malah masjid-masjid ni kebanyakan masjid dikuasai oleh PAS dan UMNO. Kita bagi ruang seluas-luasnya. Mereka guna masjid dan surau untuk apa? Untuk sebar fitnah, sebar benda-benda yang tidak betul tentang kerajaan ini. Tunggu, tukar kerajaan lepas ni, lepas pilihan raya, kalau ada expo baru muda-muda ni, kita tahu kita nak ajak macam mana. Kita nak ambil alih, kita nak tengok kan. Kita guna masjid, surau untuk kita nak mempereratkan, kita nak bersama-sama dengan semua masyarakat supaya kita boleh sebarkan apa yang Islam ajar itu secara baik, dan orang bukan Islam pun boleh terima kita. Jadi tuan-tuan, saya rasa pilihan raya ke-15 ni kita kena buat satu pilihan yang bijak. Kita tak boleh dah nak main sentiment isu perkauman ini. Kita kena letak sebelah. Kita kena tahu masyarakat ini, macam Saudara Zainuddin kata, Melayu, Cina, India, kita mempunyai hak mengikut pada perlembagaan. Dan kita kena pastikan bahawa kita pilih kerajaan yang bukan kerajaan yang korup, pemimpin yang korup, pemimpin yang menipu rakyat untuk kaut kekayaan, untuk kaum keluarga mereka dan diri mereka sendiri. Jadi, saya berharap orang Pulau Pinang ni cerdik, kita maintain, kita pastikan kemenangan PH pada PRU yang ke-15 ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Johari Kasir. Kata tepukan boleh tahu beliau. Baik saudara, kita sebelum meneruskan penceramah selanjutnya, pemilik kenderaan PJS 9360, PJS 9360, sila ubah kenderaan. Terima kasih. Baik saudara, kita buka dan teruskan pentas ini dengan menjemput Majlis Pimpinan Pusat, Jawatan Kuasa Pimpinan Pusat Amanah, iaitu Ustaz Ridwan untuk menyampaikan ceramah. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah